الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, muslimin, muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama di kesempatan yang Allah Taala beri kepada kita pada malam ini, tuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan, kita diberi kesempatan masa dan kita diberikan kesihatan yang baik sekali lagi pada malam ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan solat maghrib yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh untuk kita nak buat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan istiqamah dalam melakukan solat ini insya-Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita dihimpunkan sekali lagi malam ni, walaupun dalam jadualnya orang lain, tapi ganti-ganti. Cikgu Zul kata ganti balik yang tak mai 2 minggu yang lalu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kesempatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tuan-tuan, sebenarnya merupakan suatu nikmat yang cukup besar, yang pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya nikmat-nikmat yang kita perolehi itu kita pergunakan ataupun kita tidak pergunakan ianya sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dalam 2-3 hari dah hujan, alhamdulillah, kan berkat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang lalu seluruh negeri Kedah, tuan-tuan, adakan sembahyang istisqa. Di dalam, tuan-tuan tengok pagi tadi Malaysia, Selamat Pagi Malaysia dah menyebutkan bahawa alhamdulillah pembenihan awan berjaya, perubahan cuaca. Jadi duk tunggu juga pokok dia sebut syukur kepada Allah SWT, tuan-tuan. Tapi hak tu tak terbunyi pun. Ada bunyi, dia kata pembenihan awan berjaya dan pertukaran musim. Dah berlaku pertukaran musim, kita maka berlakulah hujan ini, tuan-tuan. Takut sangat kita nak kaitkan itu dengan bila berada depan TV, tuan-tuan, kita nak sebut kata ini hasil ataupun berkat kita adakan semayang tak hujan. Tuan-tuan, tak sebut. Sebab tu dulu ada seorang ulama pernah menyebutkan, jangan kata nak menyebut Islam, dia kata nak tasawur, nak menggambarkan Islam dalam suasana yang macam itu pun kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang menimbulkan rasa tak puas hati orang. Orang rasa takut, orang rasa tak berani nak sebut, tuan-tuan. Sebab apa? Wallahu alam. Kerana barangkali di sana ada sekatan-sekatan yang mungkin berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kemelut sehari dua ni, tuan-tuan, macam-macam cabaran, dan yang kita tengah kalut-kalut dengan MH370 tu pun, tuan-tuan, duk minta orang mayat hajat, tengah mayat hajat tahun ni meletup, mati 6 orang. Kita tahu sengat-sengat mati 6 orang. Ingatkan pasal apa, tuan-tuan? Mati kerana sesak nafas awalnya, kemudian buat statement pula mati kerana pengambilan dadah yang berlebihan.
tuan-tuan, konsert yang dibuat dan abang kepada arwah si mati itu menyebut, jangan kata apalah dekat adik dia, dia kata adik dia tu baik sangat, baik sungguh tuan-tuan. Tapi kita pun kadang-kadang itulah wallahu alam. Tapi yang mati itu tak tahu lah macam mana kan. Tapi yang disiarkan, gambar yang ditunjuk kat kita tu tak ada lah pakai baju labuh-labuh tuan-tuan. Yang perempuan tu semua pakai baju yang dalam-dalam je kan, pakai apa nama, festival muzik future Asia tuan-tuan. Dan yang penganjurnya, yang jadi penganjurnya adalah kita orang Islam. Orang Islam yang jadi penganjurnya, bukan orang yang bukan Islam dan bukan orang yang orang lain orang Islam. Tuan-tuan, orang kaya yang ada kedudukan, yang ada macam-macam lah tuan-tuan, jadi penganjur besar kepada majlis ataupun program festival muzik itu tuan-tuan. Alhamdulillah, masuk hari ketiga polis minta berhenti. Sepatutnya semalam ada katanya, tapi semalam terpaksa diberhentikan. Kita duduk kelang kabut tuan-tuan dengan MH370 sana buat maya hajat, sini buat maya hajat. Tak timbul lagu tu tuan-tuan, kita pun jadi keliru. Jadi berfikir ke mana hala tuju kita ni. Tuan-tuan, kita nak pergi ke mana? Wallahu alam tuan-tuan. Kata tuan-tuan pun tak terasa apa-apa dengan apa nama keadaan-keadaan yang terjadi itu tuan-tuan. Tapi sepatutnya kena rasa apa-apa, sentimen ataupun kadang-kadang sensitiviti kita orang Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang tentulah lemahnya. Kita tak terasa pun. Kita tak terasa dengan apa nama, dengan sensitiviti itu, dengan seolah macam mencabar tuan-tuan. Dikala orang minta apa nama sembahyang hajat, minta doa tani, berlaku macam tu tuan-tuan. Siapa yang harus disalahkan? Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita minta doa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah tuan-tuan, zaman yang sangat mencabar. Ada kaitan hadis kita pada malam ini tuan-tuan, hadis yang ke-22. Hadis yang diberi tajuk orang yang berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. Di akhir-akhir zaman, di hujung-hujung Islam, di hujung-hujung ini, Nabi menyatakan orang yang pegang kepada Islam ni seolah macam memegang bara api tuan-tuan. Kita jangan kata pegang bara api, kita terpegang pemetik api pun dah cukup. Kita automatik kita akan lepas tuan-tuan. Sebab apa? Sebab panas. Jadi kita tengok apa yang Nabi sebut tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala nasi, akan datang kepada suatu zaman, akan datang kepada umatku satu ketika, satu zaman, satu masa. Nabi sebut kat sahabat-sahabat ni tuan-tuan, Nabi sebut akan datang kat satu masa nanti, satu ketika nanti, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang Nabi kata orang yang berpegang kepada agamanya, yakni agama Islam ini, kal qabidi alal jamri, seperti mana dia laksana dia menggenggam bara api tuan-tuan, seperti memegang bara api. Lepas tu dalam hadis yang lain tuan-tuan, Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, ada kaitannya di sini, bila Nabi kata dekat sahabat-sahabat bahawa mereka pada waktu itu sekiranya melakukan sesuatu kebaikan, mereka akan diberi 50 ganjaran. 50 ganjaran tuan-tuan dijanjikan oleh Nabi. Sebab apa? Sebab orang yang berpegang kepada agama pada waktu itu, tak kira lah tuan-tuan, dia berpegang kepada agama ni, orang yang cuba mengamalkan Islam dalam hidupnya, mengamalkan ajaran Islam dalam hidupnya, tak kira lah cara dia berpakaian, cara dia berinteraksi, cara dia berkomunikasi, bekerja dan sebagainya tuan-tuan. Dia cuba nak menghidupkan Islam dalam dirinya, tapi Nabi kata kal qabid, seperti memegang bara api. Tuan-tuan, bila sebut seperti memegang bara api ini tuan-tuan, ada dua tafsiran. Satu, bila kata memegang bara api ini,
Tafsiran yang pertama, seperti dia kata manusia ini tidak kuat memegang kepada agama. Tak kuat dia memegang kepada agama dia. Artinya tuan-tuan, dia cuba nak menghidupkan agama, dia cuba nak menghayati agama, tapi dia tak kuat. Tidak kuat memegang kepada agama, ataupun kadang-kadang dia tak tahan. Tak kuat, tuan-tuan, dia sebut tidak kuat di sini artinya dia tidak mantap berpegang kepada agama, separuh hatinya seperti seperti dia memegang benda yang panas. Mungkin juga bukan hanya, ataupun yang kedua tak tahan kerana dia kata kerana ragu-ragu, tapi memang tidak tahan kerana ada juga yang tak tahan itu tuan-tuan kerana ancaman-ancaman dan sebagainya. Ini tuan-tuan, yang dimasukkan di sini tuan-tuan, zaman yang dimasukkan di sini, pengarang cuba mengaitkan zaman itu ialah zaman yang sangat mencabar. Zaman itu zaman dicabar, zaman yang sangat mencabar. Siapa-siapa yang nak mengamalkan Islam tuan-tuan, dia terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan yang sangat hebat. Cuba kita perhati zaman kita tuan-tuan. Zaman kita ini adakah termasuk di dalam kategori zaman dia disebut sebagai zaman yang mencabar ini tuan-tuan. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, Islam hari ini dicabar di sudut, di macam-macam, di segi dia rata segi tuan-tuan. Islam dicabar di sudut luarnya. Luar dicabar tuan-tuan, musuh Islam, bila sebut musuh Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang Yahudi, Nasrani, orang-orang kufar yang sentiasa memusuhi Islam. Bahkan dikaitkan juga MH370 ini pun ada kaitan dengan, wallahu alam lah sejauh mana kebenarannya tuan-tuan, ada kaitan, ada dikaitkan. Bila dikaitkan, diberikan analogi yang begitu, kadang-kadang boleh orang spekulasi dah buat macam mana. Selagi mana tak timbul kebenaran itu, selagi itulah spekulasinya. Bila cepat sangat yang nak hantar mai yang nak tolong tu tuan-tuan, FBI pun FBI dengan Interpol apa semua kan tuan-tuan, yang expert dalam pengganas tu, apa kaitannya depa turis mai tuan-tuan. Dikaitkan, abang kata dikaitkan dengan Yahudi dan musuh-musuh Islam tadi ni. Kemudian dikaitkan, cuba nak mengaitkan dengan Iran. Bila mengatakan dua orang yang tak ada pasport tu, yang curi pasport tu orang Iran, tapi dia kata tak jadi nak kaitkan dengan Iran. Kemudian kata dikaitkan dengan Korea Utara. Artinya semua tu pengganas belaka tuan-tuan, pengganas. Lepas tu kaitkan dengan Korea pun tak jadi juga, tak jalan. Sekarang ni tuan-tuan disebut nak dikambing hitamkan pilot pula, wallahu alam. Tak tahulah tuan-tuan sejauh mana kebenarannya. Tapi kalau tuan-tuan kita baca analogi yang diberikan itu tuan-tuan, kadang-kadang kita timbul rasa takut kalau benar-benar kita ini diuji macam tu tuan-tuan. Kalaulah begitu tahapnya, Allahu Akbar tuan-tuan, sanggup sampai maruah negara yang sampai tahap itu tuan-tuan. Kalau ada lah tuan-tuan, jadi harap-harap betul lah teori yang kata dia rampas tu, tak jadi masalah lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman yang sangat mencabar. Kita dicabar di rata sudut tuan-tuan. Di sudut dalaman kita dicabar dengan, kita masih lagi menganggap sudut cabaran dalaman bila yang berkaitan dengan akidah, ahli sunnah wal jamaah dan syiah tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab asalnya syiah itu daripada firqah dia daripada Islam. Lepas tu dia kata cabaran syiah itu dia kata sudut dalaman. Sudut dalaman tuan-tuan. Nah, abang kata di segenap sudut Islam ini cabar tuan-tuan. Islam dicabar. Mengapa Islam dicabar? Sebab rumusannya dirumuskan oleh setengah ulama menyatakan bahawa kerana Islam ini adalah kuat tuan-tuan. Islam ini kuat, sebab itu Islam dicabar. Zaman yang sangat mencabar, sehingga siapa-siapa yang nak mengamalkan ajaran agamanya
terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan yang sangat hebat. Kadang-kadang bahkan disebut orang yang nak beramal dengan Islam ni tuan-tuan, disebut, dilabelkan kolot. Tu kolot orang tak pakai dah, orang tak pakai dah benda-benda yang macam tu. Orang tak pakai dah apa nama ideologi tu, orang tak pakai dah ni kolot. Sebut Islam kolot tuan-tuan. Kadang-kadang yang lebih apa nama, lebih hebat lagi, berpegang kepada Islam itu dilabelkan teroris, dilabelkan pengganas tuan-tuan. Itu dah yang cuba dikaitkan dengan MH tu tuan-tuan, dikaitkan dengan pengganas. Dan ada pula orang sebutkan dengan kaedah dan sebagainya tuan-tuan. Wallahu alam. Tapi nak digambarkan tuan-tuan, bila Islam itu cuba nak nak dihidupkan tuan-tuan, pasti akan ada cabaran-cabarannya. Tak kiralah cabaran tu kadang-kadang daripada luar, kadang-kadang daripada dalam. Kerana musuh, 5 musuh yang Nabi sebut itu tuan-tuan, musuh dia apa nama, orang kafir, orang kafir yang memerangi, orang kafir yang memerangi tuan-tuan. Yahudi, Nasrani memang sampai bila-bila mereka akan memerangi orang Islam ni. Walaupun mereka apa nama, kita kata mereka baik dengan kita, jiran kita kadang-kadang tuan-tuan, tapi Yahudi dan Nasrani memang memerangi Islam ni sebab declare dalam Al-Quran tuan-tuan. So adakah kita perlu bermusuhan dengan mereka? Bila kita kata mereka Islam, apa nama, Allah declarekan Islam, apalah Nasrani, Yahudi itu sebagai musuh, adakah kita perlu bermusuhan dengan mereka tuan-tuan, jiran kita yang Yahudi, yang Nasrani? Taklah tuan-tuan. Kita tengoklah dia punya macam mana. Kemudian Nabi sebut lagi musuh musuh kamu itu apa dia? Munafik, orang-orang munafik. Orang munafik disebut sebagai musuh dalaman tuan-tuan, sebab kita tak tahu. Musuh dalaman, pakaian seperti kamu, cara hidup seperti kamu, tetapi mereka adalah musuh kepada kamu. Itu munafik. Tuan-tuan, munafik termasuk di dalam musuh dalaman tuan-tuan. Dan ada lagi Nabi sebut apa nama, hawa nafsu yang merontak, yang meruntun. Nafsu yang meruntun tuan-tuan. Nafsu yang meruntun, artinya nafsu ini satu tabi'i yang innan nafsa la amaratu bisu, yang sentiasa nak bawa kepada yang tidak baik. Sebab tu kalau kita ini dikuasai oleh nafsu, maka lesulah kita. Jadi alhamdulillah, seandainya akal menguasai kita, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab kita ada akal, kita ada nafsu, kita ada apa nama yang disebut qalbun. Qalbun tu tuan-tuan ditafsirkan, qalbun tu ada dua. Satu memang qalbun yang kata hati betul itu, hati darah yang apa nama, yang kata ulama kata menjadi tempat roh, tempat roh katanya di hati. Tapi tak ada kira tuan-tuan di mana tempat roh ni, tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu roh kita duduk tang mana. Dapat kata duduk di hati, tapi orang yang hati, buang hati tak ada apa pun. Kan abang kata bukan roh, bukan simpanan roh itu bukan tempat di hati lah. Dia boleh berada di mana-mana tuan-tuan. Kemudian roh, hati juga disebut sebagai satu sifat semula jadi, ataupun disebut sebagai apa nama, dalam disebut itu sebagai al-afidah, naluri kita tuan-tuan, sikap semula jadi kita tu. Macam mana tuan-tuan, itu dia katakan hati kita tu. Lepas tu dia berbolak balik, sak macam nu, sak macam ni, sak apa nama lagu nu, sak lagu ni tuan-tuan. Itu hati, qalbun, yang dia katakan qalbun tu tuan-tuan. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas dari genggamannya. Sikap Nabi sebut orang akhir zaman ni, kalau dia tak sungguh-sungguh pegang kepada agama ni, agama akan terlepas daripada genggamannya. Dan kalau dia genggam sungguh-sungguh, dia seperti memegang bara api. Tuan, seperti memegang bara api. Ia adalah disebabkan suasana di sekelilingnya yang tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Kadang-kadang persekitaran kita tuan-tuan, persekitaran kita kadang-kadang tidak membantu kita tuan-tuan. 70% persekitaran itu boleh menguasai kita.
Sebab tu tuan-tuan, kalau bi'ah ataupun suasana yang kita hidupkan di rumah kita tu tuan-tuan, kita tak menghidupkan dengan suasana yang Islami, bi'ah Islamiyah tuan-tuan, kita takut, kita bimbang, ada macam hadut jadidah itulah tuan-tuan. Kita duduk di rumah baik kan, anak-anak kita di rumah baik, pijak semut tak mati, macam mana yang disebut dalam tu kan, abang dia kata dia ni baik sangat, apa nama ni kan, tapi mati dalam keadaan yang macam tu. Mati ketika di statementkan oleh polis ambil dadah yang berlebihan, dan mati ketika menari sempena festival muzik Asia, Future Music. Jadi tuan-tuan, kita takut yang macam tu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, bi'ah yang persekitaran yang kita cuba hidupkan tu tuan-tuan, kita cuba nak menghidupkan bi'ah Islamiyah itu tuan-tuan, kalau dalam rumah kita mampu nak menghidupkan itu tuan-tuan, kita bimbang generasi-generasi kita tuan-tuan, dia akan jauh daripada berpegang kepada Islam ini. Yang dia nampak apa dia tuan-tuan, yang dia nampak yang sebab dia kata dibesarkan dalam keadaan yang macam tu. Itu penting kita tuan-tuan untuk membesarkan ataupun jaga anak-anak tuan-tuan supaya dihidup dalam keadaan paling tidak pun tuan-tuan, kalau bukan Islamik sepenuhnya bi'ah itu, tapi adalah orang panggil apa, suasana Islam tuan-tuan. Kita hidupkan dalam rumah kita, semayang, solat. Kalau tak boleh, tak mampu nak berjemaah pun tuan-tuan, kita solat depan anak-anak, depan anak-anak kita solat, supaya mereka juga boleh melihat kita solat. Oh, macam tu punya solat. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang setengah dia malu nak solat depan anak dia. Dia nak sembahyang, dia masuk dalam bilik, dia sembahyang. Anak duduk di luar kadang-kadang. Jauh sekali dia nak ajak anak-anak dia berjemaah tuan-tuan. Dia sembahyang dalam bilik, kemudian anak-anak tak tengok. So anak-anak kadang-kadang tak tahu macam mana. Anak-anak itulah yang dia rakam tuan-tuan, itu yang dia rakam, dan itulah yang akan dia bawa sampailah anak-anak tu besar tuan-tuan. Apatah lagi kalau ketika dibesarkan tu pula, dia besar dalam keadaan yang sedih lah. Maksudnya diberi makan dengan makanan yang haram, na'udzubillah tuan-tuan. Cakapan yang tidak baik ni tuan-tuan, kita duk rasa, saya dengar minggu lepas ikut ceramah Ustaz Ramli Syafi'i itu, dia kata jangan sebut hak lain-lain. Dia kata panggilan yang tidak baik itu yang selalu kita buat dalam rumah kita, bila kita membenarkan ataupun kita biar anak-anak kita panggil kalau mak, panggil dengan panggilan mama. Saya pun terkejutlah bila panggilan mama tu, anak-anak kita panggil mama. Dia kata itu panggil mama itu bermaksud mak ibu kepada segala mamalia. Ibu kepada segala mamalia. Jadi kan dia kata hal lain, dia kata yang kita dah sebut hari-hari itu pun kadang-kadang sebenarnya sudah membawa kepada tidak baik. Jadi lebih baik ditukar panggilan itu. Panggilan yang paling baik, dia kata apa dia? Umi, ibu, umi, mak. Jangan sesekali panggil mama. Dia balik fikir, oh itulah yang kita panggil. Saya duk panggil mama. Anak-anak duk panggil mama. Kan? Sebab dia kata mama itu Sanskrit maksudnya adalah ibu kepada segala mamalia. Macam tu juga dia kata yang tak baik itu, yang kita bi'ahkan dalam suasana rumah kita tu, dia kata apa dia? Kita membiasakan panggil anak-anak kita itu dengan panggilan-panggilan yang orang panggil lah. Kita panggil dengan panggilan abang, bang long, banga. Kita panggil. Maksudnya kita panggil ke anak kita yang sulung, kita panggil bang long. Kita panggil ataupun adik. Dia kata dia hentikan, dia kata sebab apa? Sebab bila kita panggil itu, bila kita panggil abang kepada anak kita, dia kata kita dah meletakkan taraf kita yang bapak tadi itu kepada tahap adik kepada anak kita tu, kita panggil abang kat dia.
Jadi dia kata benda itu dipandang kecil dalam masyarakat kita, tetapi sebenarnya boleh memberi impak yang besar kepada pembesaran anak-anak itu. Wallahu a'lam. Sejauh mana kajiannya kita tak pasti tuan-tuan kebenarannya, tapi hujah-hujahnya itu memang bernas. Memang bernas. Nak abang kata suasana bi'ah dalam rumah kita tu kadang-kadang tuan-tuan, apatah lagi kalau dibesarkan dengan panggilan-panggilan yang nama sahak, panggil nama Ishak, panggil nama apa? Is, kan? Panggil nama yang tak bakar, panggil burn. Anak-anak kita akan panggil boy. Ada tuan-tuan, kampung saya dulu tak panggil boy. Anak dia, kami pun tak tahu nama betul. Dia panggil bulat, dia panggil lebak, dia panggil istilah-istilah yang macam tu. Dia panggil lebak, dia panggil bulat, tuan-tuan. Kami, nama betul, minta maaf, kami pun tak tahu. Tak tahu nama betul. Tak tahu nama lebak, tahu nama ni ya. Bila main nama betul kita tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bi'ahnya dibesarkan yang macam tu. Maka bila besar, anak-anak yang dibesarkan macam tu, dia kata bila besar mereka pula akan bergaul dengan masyarakat yang sudah rosak akhlaknya. Anak-anak yang dibesarkan macam tu tuan-tuan, dia sampai dia keluar dari rumah, dia akan cari yang macam dia. Dia akan cari yang macam dia. Maka lepas tu kalau dia berjaya pun tuan, dia akan cari yang macam dia. Bila cari yang macam dia, jadilah seperti mana yang jadi itu, na'udzubillah. Sebab tu dah tuan-tuan, tidaklah tuan-tuan, kita kena kembali kepada apa yang disebut, kembali kepada agama itu tuan-tuan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah itu. Artinya apa yang diajar oleh Quran, apa yang diajar oleh sunnah, hadis Nabi dan sebagainya, asar ulama, itu yang kita jadikan rujukan tuan-tuan, dan kita cuba aplikasikan. Kewajipan agamanya, bahkan ada apa yang ada kini mendorongnya untuk membuat kemaksiatan. Kewajipan, bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorongnya untuk membuat kemaksiatan. Nak abang kata bi'ah persekitarannya itu tuan-tuan terlalu mudah tuan-tuan. Kita hari ni pun, zaman kita hari ni pun, kalau kita tengok tuan-tuan, nak buat maksiat itu lebih mudah, terlalu mudah, terlalu apa orang panggil, senanglah kita nak buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok yang kata yang besar-besar, tuan-tuan tengok yang nombor ekor, kan, nombor ekor tu tuan-tuan. Ada berapa? Kita buat survey dulu, 30 kedai yang jual nombor ekor haram tuan-tuan. Kata kalau kata nak pergi ambil, kalau tak ada rasa malu nak pergi beli tu, anytime boleh lah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, parti-parti tengok tuan-tuan, yang pergi ambil, yang muka macam kita, dia ada juga pergi ambil, tapi dia pergi pun malu-malu juga. Nak abang kata ada juga lah sebab malu kat dia tu, walaupun dia pergi juga, dia pergi tuan-tuan, tapi dia malu-malu kan. Kita nak berdiri tu lama-lama pun takut orang tengok, kita hai ustaz pun duduk tang tu cari pasal tuan-tuan. Tuan-tuan, satu lagi nak naik ni, Taman Seriwangi yang terbaru, terkininya dah naik dah 4G, kedai DG kan, 4G naik tang tu. Tuan-tuan nak kedai ni, saya tengok hari Pak tu untuk jual handphone lah, tapi buh grill. Jual handphone, apa kata dah ustaz, kalau buh grill tu ustaz cilawan lah awak. Gimana dia jual handphone tak, tapi memang dia jual tu lah, jual nombor ekor haram buat semua tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jauh mana kita ada kekuatan tuan-tuan, tak tahulah kekuatan kita setakat mana boleh mempertahankan itu. Tapi itulah yang memakmurkannya adalah generasi-generasi kita tuan-tuan, anak-anak kita ataupun sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara tak langsungnya tuan-tuan, hadis yang Nabi sebut ini tuan-tuan, as-sabir fihim ala dinihi kalqabidu ala jamar, ini menyarankan untuk kita istiqamah tuan-tuan, istiqamah kepada dalam agama ini tuan-tuan. Satu istiqamah, satu lagi tuan-tuan, kita selalu sebut, orang panggil apa, iltizam. Istiqamah dan iltizam tuan-tuan, ada sikit perbezaan antara istiqamah dengan iltizam ni. Dua-duanya baik, perkataannya baik. Orang selalu sebut kita kena iltizam, kita kena istiqamah. Tapi ada sikit perbezaan. Perbezaannya tang mana?
Perbezaannya apabila istiqamah ini mesti baik. Istiqamah ni mesti baik. Iltizam baik dan tak baik. Iltizam boleh baik, boleh tak baik. Analogi contoh yang diberi, okey. Kita masuk pejabat, tuan-tuan. Kita masuk pejabat syak pukul 8. Kita sebelum pukul 8 kita dah punch in. Tuan-tuan, pukul 8 syak kita duduk pejabat, kita buat kerja. Itu istiqamah. Istiqamah dia dengan kerja, dia masuk pejabat awal apa semua, istiqamah dengan kerja. Iltizam dia kata punch masa biasa, punch in pun macam biasa, pukul 7.30 punch lah. Tapi pukul 8 tak mula kerja lagi. Tak mula kerja lagi, dia pergi minum, dia pergi macam-macam tu. 8.30 dia mula kerja. Iltizam. Mana abang kata apa, iltizam tu boleh digunakan kepada yang tidak baik ataupun yang baik. Istiqamah tak dapat tidak, tuan-tuan. Istiqamah, bila sebut istiqamah itu berpegang teguh atas jalan lurus akidah Islam yang sebenarnya. Itu dikatakan istiqamah. Laksanakan syariat dengan dengan kuat, dengan teguh, tidak berubah dan tidak berpaling walau dalam apa juga keadaan sekalipun. Itu istiqamah. Kita sebut istiqamah ni, tuan-tuan, istiqamah dalam beragama ni. Ini yang kadang-kadang, tuan-tuan, istiqamah dalam perjuangan misalnya. Ada lima tuntutan. Satu, berpegang kepada akidah yang benar. Akidah yang benar, tuan-tuan, akidah, jangan rasa ragu-ragu lagi lah. Jangan rasa duk apa orang panggil, duk timbang tara lagi antara akidah-akidah yang ada tu tak, tuan-tuan. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, pukul ada orang tak ada. Kita boleh pegang pada akidah lain, akidah Syiah misalnya. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Akidah yang diiktiraf ahli sunnah wal jamaah sahaja. Syiah, kalau macam tu ustaz, Syiah yang ada di Iran tu, ya. Kalau kata akidah Syiah yang tidak Islam itu, artinya kita telah mengkafirkan 350 juta yang di Iran tu. Maka jawapannya adalah ya, kita angguk. Bukan kata kita ni, tuan-tuan, tapi akidah ahli sunnah wal jamaah ni yang disebut oleh Nabi, ma ana alaikum wa ashabi itu. Walaupun tidak diakui oleh Syiah hadis tu, tuan-tuan, Syiah tak mengaku hadis tu.